Ya, baik, tuan-tuan sekalian, Puan Rosita, Puan Rozimah, no, semua ni awal belakang ni. Kak Za, orang-orang yang biasa tetamu yang awal. Puan Mariah, Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Az-Zariyah, Alhamdulillah. Puan Ramlah, Waalaikumsalam. Puan Rozimah, Waalaikumsalam. Tuan Badrul, Puan Zainab, Az-Zariyah, Waalaikumsalam. Puan Umi Kalsum. Minta share tuan-puan. Baik, komen Zat, clear tak surah? Kak Zah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta komen Zat, Kak Zah, clear tak? Rozilah, Puan Rozilah, Waalaikumsalam. Puan Syamsiah, Waalaikumsalam. Puan Syarifah, Alhamdulillah. Puan Yazlin, Waalaikumsalam. Puan Ani, Alhamdulillah. Siti Rohani, Alhamdulillah. Jairin Lo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Laila, Waalaikumsalam. Aminah, Puan Aminah. Puan Habsah, Puan Noraini, Alhamdulillah. Kota Baru, clear, Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan sekalian, kita mula mengaji insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberi kelapangan oleh Allah, kekuatan untuk sama-sama kita nak mengaji Al-Quran. Moga-moga dengan keberkatan kita mengaji Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-puan sekalian, selamat datang tuan-puan ke live Facebook Pusat Pakar Al-Quran, PPQM, dalam misi kita banteras buta Al-Quran tanpa kos, secara percuma pada semua orang berhak untuk mendapat benda ni. Dan misi kita setahun 8 bulan, insya-Allah kita akan khatam 30 juzuk Al-Quran. Dan satu hari satu muka. Tuan-puan tulis di ruangan, satu hari satu muka. Misi kita banteras buta Al-Quran tanpa kos. Baik tuan-puan sekalian, alhamdulillah, pada hari ini tuan-puan sekalian, kita tema yang pertama, pusing balik tema yang pertama. Tema yang pertama ni tak tahulah berapa kali dah kita dah sentuh. Maknanya berapa kali kita pusing dah. Seingat saya dalam 8 kali, 9 kali lagu tu lah. Apapun tuan-puan sekalian, tak apa, alhamdulillah, diberi kekuatan oleh Allah pada saya dan tuan-tuan. Baik, tema kita yang pertama tuan-puan sekalian, kita nak membicara tentang kelebihan bacaan Al-Quran. Ni kita nak ulang hadis-hadis tentang kelebihan Al-Quran, tentang adab-adab baca Quran. Kita dah keluar dah itu. Kita dah hurai dah tentang adab-adab, adab sebelum, adab semasa dan adab selepas kita baca Al-Quran. Kemudian tuan-puan sekalian, kita dah belajar dah tentang adab adab dengan mushaf. Dan dalam tema yang pertama juga kita akan sentuh tentang hukum hakam Al-Quran. Baik tuan-puan sekalian, pada hari ini kita nak membicara, nak sambung hadis yang menceritakan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Baik, semuanya ada 40 hadis tuan-puan sekalian. Itu hadis yang pertama, itu kita belajar, itu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Belajar dan mengajar Al-Quran. Kemudian tuan-tuan sekalian, pada hari ini kita nak belajar hadis yang sama juga, hadis yang lebih kurang sama juga. Maksud dia sama aja tuan-puan sekalian, tapi cumanya hadis dia berlainan. Baik tuan-puan sekalian, objektif saya ni, saya nak minta kepada tuan-tuan, diri saya dan anak-anak kita, atau cucu tuan-tuan, untuk hafal hadis ini.
Hafal dia untuk diri kita lah, bukannya kata hafal untuk apa, untuk nak buat modal ceramah kan. Kita amal untuk diri kita dulu tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Amal untuk diri kita, keluarga kita, isteri kita, suami kita, tuan-tuan sekalian. Sebolehnya suami ni kalau dia pandai baca Quran, dia kena ajak isteri dia. Kadang-kadang dia duk sibuk mengajak orang, tapi anak isteri dia tak mengajak, tuan-tuan. Dia kena ajak anak dia, kemudian dia ajak isteri dia. Kalau sekiranya isteri dia ni boleh baca Quran, maka isteri kena mengajak suami. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita yang boleh mengajak Al-Quran ni, kita duk mengajak orang, tapi tak mengajak anak, tak mengajak suami kita. Sedangkan tuan-tuan sekalian, isteri kita lah yang masak makan, isteri kita lah yang masak dan bagi kita makan. Isteri kita lah yang duk iron baju kita, yang duk kemas rumah, yang duk jaga kita punya kebajikan kita, tuan-tuan sekalian. Tapi sikit pun kita tak ajak isteri kita. Kalau kita ada kebolehan tentang bacaan Al-Quran ataupun ilmu-ilmu agama yang lain, kita kena utamakan keluarga. Kemudian tuan-tuan sekalian, di samping itu kita kena sampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang tuan-tuan sekalian, apabila kita kata ajak anak isteri, ajak suami kita, sebagai suami, isteri boleh baca Quran, ajak suami, kita rasa benda tersebut kalau kita ajak dia tak famous. Padahal tuan-tuan sekalian, di situlah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala yang sangat besar. Sebab apa? Pahala kita mengajak satu. Yang kedua, pahala kita mengajak suami kita, pahala kita mengajak anak kita, pahala yang kita mengajak suami kita ataupun isteri kita, pahala ada lebih, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Dia adalah ikatan suami isteri atau anak-anak. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang kedua pula, rawahu At-Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man qara'a al-Qur'ana wa aqra'ahu. Khairukum man qara'a al-Qur'ana wa aqra'ahu. Tak apa tuan-tuan sekalian, kalau saya tuan-tuan tak dapat nak tangkap, tak apa. Esok saya akan letak hadis itu. Cuba-cuba saya, tuan-tuan, bagi pada hafal. Kita hafal dan kita bagi pada anak-anak kita. Kalau anak tu nak hafal lah, untuk hafal hadis. Itu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kita semuanya ada 40 hadis, tuan-tuan sekalian. Pada hari ini kita belajar khairukum man qara'a al-Qur'ana wa aqra'ahu. Apa maksud dia? Maksud dia sama seperti mana hari itu diriwayatkan, dicerita oleh At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi SAW. Dia kata bahawasanya Nabi SAW berkata, sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran. Khairukum man qara'a Al-Quran. Sebaik-baik kita adalah orang yang baca Al-Quran wa aqra'ahu, dan mengajar Al-Quran kepada orang lain. Tuan-tuan sekalian, itu hadis itu makna dia sama juga, lebih kurang sama, tuan-tuan sekalian, tapi matan dia lain. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang ni pula khairukum man qara'a Al-Qur'ana wa aqra'ahu. Khairukum man qara'a Al-Qur'ana wa aqra'ahu. Tuan-tuan sekalian, jadi apa, hadis ni dia sama kelebihan yang kita belajar minggu lepas. Nabi kata sebaik-baik kita ni adalah orang yang membaca Al-Quran, tilawah at-tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Sebaik-baik kita ni adalah orang yang membaca Al-Quran. Itu sebaik-baik kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Yang minggu lepas kita belajar khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kita ni adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajar Al-Quran kepada orang lain. Yang ni pula, sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran. Tuan-tuan tulis di ruangan, khairukum man qara'a Al-Qur'ana. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengajar Al-Quran kepada orang lain, wa aqra'ahu.
Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memang duk baca Quran. Jadi kadang-kadang tuan-puan sekalian, kita mengaji Al-Quran masa umur kita 7-8 tahun ataupun darjah 1, tingkatan 1, tingkatan 2, umur 18 tahun. Dah lama dah tak mengaji Quran. Dah lama dah tak mengaji Quran tuan-puan sekalian. Lepas tu kita duk baca seorang-seorang kita. Sekarang ni umur kita katakanlah 60 tahun ataupun 50 tahun. Kita baca seorang-seorang. Jadi tuan-puan sekalian, kita tak perasan bahawasanya itu banyak kesalahan yang kita lakukan. Dia apabila dalam keadaan lagu tu tuan-puan sekalian, kita kena apa? Kita kena pergi belajar juga. Kita kena pergi cari guru juga. Walaupun dulu kecil-kecil dulu kita dah belajar dah. Itu kecil-kecil dulu. Dah 30 tahun dah kita tak belajar Quran tuan-puan sekalian. Dan kita pun tak perasan kesalahan yang kita lakukan. Banyak yang kita duk seleweng. Kita baca Quran, kita seleweng ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turun pada Nabi SAW. Ayat tu kita kena baca lagu lain, kita pergi baca macam lain. Kita yang seleweng. Tuan-puan sekalian, ini wajib kepada kita kena ada guru Al-Quran. Kita kena pergi keluar untuk cari guru Al-Quran, untuk talaqi dengan dia. Melainkan lah tuan-puan sekalian, kita dah mengaji dah dan guru pun tak banyak tegur dah, kesalahan pun kesalahan kecil-kecil je tuan-puan sekalian, maka kita boleh bawa diri kita. Tapi kalau banyak salah tuan-puan sekalian, mesti kita kena ada guru untuk belajar Al-Quran. Dan kalau sekiranya kita dah ada guru dah tuan-puan sekalian, kalau kita baca seorang-seorang ada kesalahan, maka dimaafkan kesalahan tersebut. Mudah-mudahan dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala atas usaha kita. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang orang tu dia berani baca Quran seorang-seorang dia tanpa dia belajar. Banyak salah. Dia tembak ikut dan tuan-puan sekalian, ini adalah satu kelebihan. Kalau orang tu dia baca Quran seorang-seorang dia, baca betul atau baca seorang-seorang dia dalam keadaan dia pun dalam proses untuk belajar, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Khairukum, sebaik-baik kita ni dapat pahala yang sangat-sangat besar. Baik tuan-puan sekalian, kemudian wa aqra'ahu, kita pun ajak kepada orang lain pula. Dah kita dah boleh dah tuan-puan sekalian, maka hendaklah kita ajak kepada orang lain. Jadi saya harap pada tuan-puan yang mana yang ambil ilmu daripada saya ataupun ambil ilmu daripada mana-mana ustaz atau mana-mana ustazah, maka hendaklah sampaikan ilmu tersebut pada orang lain. Kalau sekiranya anak jiran nak minta mengaji, maka wajib kita kena ajak mengaji. Kalau sekiranya kawan-kawan kita minta kita ajak Quran untuk diri dia, maka wajib kita kena ajak apabila kita boleh baca Quran. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok orang tu boleh baca Quran lebih daripada kita, mahir lebih daripada kita, kita jangan dengki kat dia. Sesungguhnya sifat yang dengki ni adalah sifat syaitan tuan-tuan sekalian. Setan ni dia tak suka kalau sekiranya orang lebih daripada kita. Kalau kita tengok orang tu lebih daripada kita, kita dengki tuan-puan sekalian. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kelebihan yang sangat besar pada kita dah. Tapi kalau kita tengok orang tu dia kelebihan dia lebih daripada kita, kita dah dengki dah tuan-puan sekalian. Kita dengki maksudnya kita ada sifat yang tak senang. Tak senang dalam hati kita ni kepada kejayaan dia. Kalau boleh kita nak hapuskan kejayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia ni, ataupun kita nak hapus kelebihan yang ada pada diri dia ni, itu adalah sifat orang dengki. Baik tuan-puan sekalian, sifat orang dengki ni pada guru Al-Quran pun ada. Pada orang yang mengajar agama pun ada. Tuan-puan sekalian, dia kalau saya guru Al-Quran, sesama guru Al-Quran, sifat dengki pasti ada. Pasti ada bagi orang yang tak belajar, ataupun bagi orang yang tak jaga diri dia, tak jaga hati dia. Kalau doktor, sesama doktor. Kalau saya tukar rumah, sesama tukar rumah. Tuan-puan sekalian, baik guru Al-Quran ni siapa dengki kepada dia tuan-puan sekalian? Guru Al-Quran juga yang dengki kepada dia. Tuan-puan sekalian, ini bukan semua, ini adalah peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau sekiranya seorang tersebut dia pandai memasak ataupun dia buka restoran, siapa yang dengki dengan dia tuan-puan sekalian? Pengusaha restoran yang lain yang berdekatan yang akan dengki dengan dia pula. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, jadi kita elakkan. Jangan duk kata ustaz sama ustaz tak ada dengki tuan-puan sekalian. Dah ustaz sama ustaz pun kan ada dengki juga. Setan lagi besar yang pakat duk main kat ustaz-ustaz ni. Kadang-kadang tuan-puan sekalian tak ada salah pun, tapi duk cari pasal, duk tengok
Kadang-kadang tuan-puan sekalian, kita duk tengok cara dia mengajar ni, cara dia mengajar ni, kita bukan nak ambil ilmu daripada dia. Kita duk tengok kat mana yang salah, kat mana yang dia tersasul, kat mana ada kurang dia. Kat situ yang kita nak bubuh. Ini tuan-puan sekalian, ini adalah sifat syaitan, sifat iblis. Lagu tu. Jadi kita kalau kita nak masuk syurga, maka tidak layak ada pada diri kita sifat tersebut. Biarlah tuan-puan sekalian. Itu yang saya kata tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kalau tuan-tuan nak mengaji, tuan-tuan mengaji pada siapa-siapa saja. Pagi-pagi ada Ustaz Uwais Qarni, lagi Ustaz apa lagi, Ustaz Hafiz, Ustaz Ghafar, Ustaz Zakaria, lagi siapa dia lagi tuan-puan sekalian, ni Ustaz Imam Malik. Tuan-puan mengaji pada semua guru, banyak-banyak guru pun tak apa. Tuan-puan sekalian, kita lebih suka kalau sekiranya ramai-ramai orang buat live. Sebabnya kalau ramai-ramai orang buat live, tuan-puan sekalian, ramai guru Al-Quran buat live, maka dalam keadaan tersebut buta Al-Quran di kalangan rakyat Malaysia ataupun di kalangan umat Islam di dunia ini, maka dah tak ada. Macam tu tuan-puan yang dirahmati Allah. Itu matlamat kita. Kalau sekiranya kita ada dengki pada diri kita, tuan-puan sekalian, maknanya matlamat kita, contohnya saya ada dengki pada guru Al-Quran yang lain, maknanya matlamat saya nak minta tuan-tuan pakat-pakat ikut saya, tak payah ikut guru Quran lain. Ini tuan-puan sekalian, ini adalah perangai setan. Betul tak tuan-tuan sekalian? Minta maaf. Hujan hujan lebat tuan-puan sekalian. Jadi dia sifat dengki ni jangan bagi ada pada diri kita. Kalau sekiranya ada tuan-puan sekalian sifat dengki pada diri kita, lagi kita kena bagi tahu kelebihan orang lain pada orang lain. Kelebihan seorang itu pada orang lain. Sebagai contohnya tuan-puan sekalian, kita ada contoh saya sebagai guru Quran, saya ada dengki pada seorang guru Al-Quran yang lain yang hebat daripada saya. Maka tuan-puan sekalian, cara elok nak dengki dengan dia tuan-puan sekalian, saya kena buat macam mana? Saya kena cerita pada tuan-tuan tentang kelebihan, kehebatan guru Al-Quran ini. Maknanya kita telah melawan syaitan yang menggoda kita supaya kita dengki dengan guru Al-Quran tersebut. Maka kalahlah syaitan tersebut. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik, hujan lebat. Okey, tuan-puan sekalian, clear tak? Okey, tak apa tuan-puan sekalian, insya-Allah. Jadi sama-sama lah saya bercakap untuk amal untuk diri saya dan tuan-tuan bercakap untuk diri tuan-tuan. Begitu juga tuan-puan sekalian, untuk masalah untuk mengajar orang lain ni tuan-puan sekalian, hendaklah kita utamakan anak isteri kita dulu. Utamakan isteri kita, ajak isteri kita kalau kita boleh, nak ajak suami kita kalau kita boleh. Tapi kalau suami kita ni tak mau mengaji kat kita, tuan-puan sekalian, tak apa, pelan-pelan. Kadang-kadang suami ni dia payah sikit nak mengaji pada isteri. Tuan-puan sekalian. Tapi tak apalah kalau dia tak mau mengaji pada isteri, dia mengaji kat orang lain. Janji mau mengaji je. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita teruskan pengajian kita. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tempat saya ni hujan tuan-puan sekalian. Hujan lebat. Jadi minta semua pakat dengar lah Baik, muka surat yang kita nak belajar pada hari ni, muka surat clear tak ya? Clear tak ya? Gambar okey. Gambar okey ke? Okey, alhamdulillah tuan-puan sekalian, gambar clear, suara clear. Baik, muka surat 66. Muka surat 66 tuan-puan sekalian, juzuk 4 surah Ali Imran ayat 122. Ayat 122. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, tuan-puan tulis di ruangan muka surat 66 ayat
122 surah Ali Imran. Okay, baik, tuan yang nombor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هم lidah keluar tanpa sekalian. Jangan baca either, bukan either, id. Nah, lidah keluar sikit tanpa sekalian. Za إذ هم baik tuan-puan sekalian. Mim masuk terus pada huruf qa, hukumnya adalah idgham apa tuan-puan sekalian? Idgham kamil. Idgham kamil. Mim masuk terus pada huruf qa. Nak tahu masuk terus pada huruf qa tu apabila huruf qa ada syaddah. Macam tu. Baik, huruf ta tak payah sebut. Sikit pun tak payah sebut. Huruf mim terus masuk pada huruf qa. Hamma ta. Huruf qa, lidah kita, hujung lidah parking belakang gigi atas. Taifata tani minkum kum tafshala wallahu waliyuhuma. Ma tu mat apa tuan-puan sekalian? Mat asli. Macam tu, no? Okay, baik. Sekali lagi, nah. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Wa'ala Allah, jangan baca wa'ala Allah, bukan lallah, la. Wa'ala Allahi fal, bukan fal ya yatawakkalil. Alif lam pada al-mu'minun adalah alif lam qamariyah. Sebab apa? Atas dia ada tanda sukun, atas lam ada tanda sukun. Kalil mu'minun. Senyum balik tuan-puan sekalian. Sebab apa? No di belakang, no? Ma'arif disukun. Sekali lagi, no? Wa'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Ya, baik tuan-puan sekalian. Terus lagi, no? Walaqad nasa. Baik, dal itu qalqalah. Qalqalah apa ni? Qalqalah sughra. Qalqalah sughra ni dia duduk di pertengahan bacaan. Duduk di pertengahan bacaan. Qalqalah sughra nombor 3. Kalau qalqalah yang duduk di akhir bacaan, sama ada satu, qalqalah 1 atau qalqalah 2. Kalau syaddah, ada syaddah qalqalah 1, qalqalah kubra. Kalau nombor 2, kalau tidak ada syaddah, qalqalah nombor 2, itu qalqalah wusta. Okey, baik tuan-puan sekalian. Walaqad nasa rakumullahu bi badrin wa antum tu muncul mulut tuan-puan sekalian. Mim mati, senyum balik. Adillah, bukan adillah, bukan lagu tu. Adillah, lah. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Baik tuan-puan sekalian, tuan-puan komen sat, clear tak? Gambar clear tak? Suara clear tak? Hujan di sini. Kemudiannya fattaqul fatta. Huruf ta. Jangan baca fatta cha, bukan cha. Ta. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bukan lagu tu, nah.
Itu hamas dia terlalu banyak tuan-puan sekalian. Dia sikit je. Fatta. Baik tuan-puan sekalian, hamas pada huruf ta, apabila dia mati, lagilah bunyi lebih. Ants. Macam tu tuan-puan sekalian. Kalau sekiranya dia berbaris, tatitu, dia hamas ada. Jangan kata hamas tak ada. Hamas ada tapi sikit sangat. No? Kalau kita letak di sini, kita akan nampak asal macam hembusan. Ta. Baik. Tatan walitatna minal mutsni mutatan walita. Lagu tu tuan-puan sekalian. Okay, baik. Fattaqullaha hala. Senyum tuan-puan sekalian. Hala'allakum bukannya kum tashkurun. Senyum balik. Ruan. Bunyi spring di belakang tuan-puan sekalian. Sekali lagi fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ya baik, Alhamdulillah. Puan Idra kata gambar dan suara sangat jelas dan terang, lagi nyata, Masya Allah. Okay, baik tuan-puan sekalian, terus lagi tempat tuan-tuan hujan tak? Cuba komen tak? Sini hujan lebat tuan-puan. Kemudiannya ayat 120, ayat 124. Tulis di ruangan 124. Keluar sikit lidah. Dan jangan ingat macam ni huruf zal mati tidak ada qalqalah ingat idza, bukan lagu tu id taqu id, macam tu. Id taqu ta taqulu lil mu'minina alay yak bukan yak fiyakum yakum ayyumiddakum. Okay, baik tuan-puan sekalian. Alai, nun mati bertemu dengan huruf ya, hukumnya adalah idgham ma'al gunnah, masuk dan dengung. Alai yak huruf kaf hamas, sifat dia. Fiyakum ay. Baik, mim mati bertemu dengan hamzah, apa hukum dia tuan-puan sekalian? Kita tak belajar lagi hukumnya adalah belakang dia pasti syafawi di belakang. Izhar syafawi. Tak dengung. Jelaskan mim tu. Kum ayyumiddakum rabbukum. Baik, mim mati bertemu dengan huruf ra, hukumnya adalah izhar syafawi. Sekali lagi tuan-puan sekalian, id taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum. Lagu tu Kemudian tuan-puan sekalian, dengung baik cukup nun mati bertemu dengan huruf ya, hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Ayyumiddakum rabbukum bithalatha lidah pula, bithalatati alafim bukan fim minal malaikati ikatimu muncul mulut tuan-puan sekalian. Muncul mulut, nun mati senyum balik. Bukannya bukan lagu tu. Tuan-puan sekalian. Di sini tuan-puan minta tolong Ustaz. Kita berlatih Ustaz. Muncul mulut, tan dengung, buka balik mulut kita. Zalin. Bunyi spring ni makan. Lin. Baik tuan-puan sekalian, sekali lagi ayyumiddakum rabbukum bithaلاثati alafim minal malaikati munzalin. Baik tuan-puan sekalian, terus lagi
Bala, bala. Panjang berapa harakat? Panjang 2 harakat sahaja. Dinamakan mad asli. Kalau kita berhenti, kalau kita sambung, dinamakan mad jaiz munfasil. Bala, jangan macam bala, bala. Lagu tu no. Bala. Ya, baik, terus lagi. In. Nun mati bertemu dengan huruf ta, hukumnya adalah nun mati bertemu dengan huruf ta, hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Satu jaza saddaka fathiq datadhin syadha. Satu jaza saddaka fathiq datadhin syadha. Satu jaza saddaka fathiq datadhin syadha. Minta tolong Ustaz, tuan-puan sekalian, komen Ustaz, siapa yang dah hafal dah, kata saya dah hafal. Saya dah hafal. Satu jaza saddaka fathiqa datadhin syadha. Itu adalah huruf 15 huruf. Huruf ikhfa 15. Ikhfa apa? Ikhfa haqiqi. Macam tu no, tuan-puan sekalian. Kemudiannya tas. Macam tu no, tas. Huruf sad adalah huruf isti'la, tuan-puan sekalian. Dia ada satu lagi sifat itbaq, kita tak belajar lagi. Nanti kita akan sebut sifat itbaq. Ada 4 huruf sifat itbaq. Sekarang ni kita sebut isti'la dulu. Apa nanti kita akan belajar nanti tuan-puan sekalian. Tasbiru wa tattaqu. Ya, baik, sekali lagi in tasbiru wa tattaqu. Ya, baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Bukan wa ya'tukum min faw. Jangan macam mim faw. Min faw bukannya fa. Fawrihim hadha. Baik, rihim hadha. Baik, tuan-puan sekalian, mim mati bertemu dengan huruf ha, hukumnya adalah izhar. Izhar apa? Izhar syafawi. Sekali lagi in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha. Ya, baik. Kemudian tuan-puan sekalian, kita ulang balik. Hadza yumdidukum. Hadza bukan hadza. Huruf ha, tuan-puan sekalian, huruf ha makhrajnya di mana? Dia di kerongkong. Kerongkong di bawah. Huruf ha awal kerongkong. Ha dan hamzah duduk sekali. Ha dan hamzah dia duduk di bawah. Dua beradik duduk sekali, tuan-puan sekalian. Tengah-tengah huruf ha dan huruf a. Atas hujung kerongkong huruf gha dan huruf kha. Macam tu no. Hafal tuan-puan sekalian hafal orang kata apa? Tempat parking huruf, setiap huruf. Makhraj huruf. Hadza yumdidukum didakum. Jangan baca didakum, bukan didakum. Dadan walidadna minal mudani mudadan walida. Lagu tu tuan-puan. Ha mat apa? Mat asli. Ha mat asli. Dha mat asli. Hadza yumdidukum rabbukum bi kham. Jangan baca bi kham bukan kha. Kham sati. Mulut kita bulat sikit itu tip ya tuan-puan sekalian. Itu tip kaedah yang sebenar bukan lagu tu. Kaedah yang sebenar dia kata angkat lidah. Huruf isti'la ni kita angkat lidah. Kha. Tapi kalau kita kata angkat lidah ni, orang tak nak faham mana tuan-puan sekalian. Dia tak boleh nak buat juga. Kita kata muncul sikit mulut, insya-Allah dia boleh tebalkan huruf tersebut berdasarkan pengalaman saya duk train anak murid saya lebih 500 orang tuan-puan sekalian. Kalau kita kata huruf kha ni kena tebal, dia kata kha.
angkat lidah, kha. Kita kata muncul sikit mulut, bulat sikit mulut, kha baru jadi. Nah, tuan-puan, ini orang kata skill atau teknik. Skill atau teknik. Kaedah asal ada. Kaedah asal lah kitab mana ada kata lagu tu, no. Tuan-puan sekalian. Bi khamsa sati mak badal. Alafim minal malaikati musawwimin. Ma'arif disukun. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim. Baik, tuan-puan sekalian, nampak tak ada? Berhenti di sinilah. Alaf. Sekali lagi nah. Hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alaf. Laf. Baik, akhir sekali lidah kita bagi kena apa? Bagi kena bibir di sebelah dalam. Macam tu, no. Gigi kita bagi kena bibir sebelah dalam. Kemudian ambil balik. Bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Ma'arif disukun. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian, ayat 162. Wa ma, jangan baca wa ma. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum walitatma'inna qulubukum. Qululu tu mak apa? Mak asli, tuan-puan sekalian. Sekali lagi nah. Bushra mak apa? Bushra tu mak asli juga. Bush bukan bush. Bushra. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Tertinggal bih tu. Tambah bih lah, tuan-puan sekalian. Kemudiannya waman bukan waman nas na huruf nipis, sa tu huruf tebal, tuan-puan sekalian. Nas senyum, sa tu bulat sikit mulut kita. Nah, bulat sikit, kadar apa tebal. Nas. Nah. Kalau tak bulat bunyi macam mana? Nas itu huruf sin. Nas nasru illa min nun mati bertemu dengan huruf dal, hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Indillahil hil bukan hil azizi huruf zai safir, sifat dia safir. Azizil hakim. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulang balik. Wa man nasru illa min 'indillahil azizil hakim. Ya, baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Liyaqata. Macam tu. Huruf qaf itu qalqalah apa? Qalqalah sughra, qalqalah nombor 3. waliqaqna minal muqani muqaqan waliqa. Ya, baik tuan-puan sekalian, terus lagi no.
liyaqata طرفا من الذين كفروا أو bukannya أو يكبتهم bitahum. Baik, au waw itu sifat dia lin. Syai'un au tanwin bertemu dengan hamzah, apa hukum dia? Hukumnya adalah izhar halqi. Izhar halqi ada berapa huruf tuan-puan? Ada 6 huruf. Awhin kha'ahu itu adalah izhar halqi. Sekali lagi laisa. Baik tuan-puan sekalian, liyaqta'a tarafan من الذين كفروا أو يكبتهم. Ya baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Baik tuan-puan sekalian, bayaqa. Baik, huruf qaf adalah huruf isti'la. Di dalam huruf ikhfa, ikhfa ada 15 huruf. Dalam huruf 15 itu tuan-puan sekalian ada 5 huruf isti'la. Apabila ada huruf isti'la yang berbaris fathah dhammah, maka kita kena dengung dalam keadaan tebal. Tuan-puan, macam ni. Nak tebal lagu mana? Faya, jangan baca faya. Itu nipis, dengung nipis. Faya, tak boleh, itu nipis. Tebalkan dengung. Fayaqa. Lagu tu. Fayaqalibu kha. Baik, lidah tuan-puan sekalian, nak bagi tebal huruf kha, lidah angkat naik. Pengalaman saya doktrin anak-anak murid saya, yang mana kebanyakan yang ada pencin lah tuan-puan sekalian. Apabila huruf isti'la ni huruf yang tebal, apabila kita kata baca lagu ni, saya kata lidah angkat naik baru tebal. Lidah angkat naik baru tebal. Kha. Kebanyakan tuan-puan sekalian mereka duk baca macam ni, kha. Mereka tak faham lagu tu. Dalam kitab, kalau kita guna kaedah kitab, berdasarkan pengalaman saya doktrin lebih 500 orang di pusat pengajian saya, ni tuan-puan sekalian, kebanyakan baca macam mana? Kha. Akhir sekali tuan-puan sekalian, saya kata macam mana nak bagi tebal ni, dia punya tip dia atau skill dia, bulat sikit mulut, kha. Bila dia bulat mulut sikit, maka dalam keadaan tersebut dia akan jadi tebal. Tuan-puan sekalian, bulat mulut bukan kaedah di dalam kitab. Ini hanyalah tip sahaja. Tuan-puan tulis di ruangan, bulat mulut untuk huruf isti'la ni tak ada dalam kitab. Bagi huruf fathah ni, tuan-puan sekalian, ia hanya skill sahaja. Yang kata kena muncul betul-betul ni tuan-puan sekalian, huruf dhammah dan huruf waw. Dhammah tubu. Ya tuan-puan sekalian, ini tip skill sahaja. Baik. Faya qa. Qalibu kha tu mak apa tuan-puan sekalian? Mak wajib. Khaibin. Bin. Sekali lagi Fayaqalibu khaibin. Ya baik tuan-puan sekalian, terus lagi ayat 128. Lay bukannya lai, lay. Lay bukannya lai. Kalau lai itu lahjah Melayu, lahjah Arab lay. Laisa salaka minal salaka minal am bukannya am.
amri syai'un muncul mulut tanpa sedian muncul mulut. Hak ini tak apa. Hak ini makan dah. Senyum balik. Waw mati muncul mulut. Hak ini memang betul. Waw mati muncul mulut. Itu betul tanpa sedian. Itu makan dah. Bukan skill lah. Ya sebab apa waw kena muncul mulut? Waw adalah huruf bibir. Nah, kalau kita tengok dalam makhraj surut dia kata bulatkan mulut kita. Wa sebab itulah kita baca maliki yaum. Yang kena bulat apa dia? Waw tu yang mati tu. Yang kena senyum pada ya. Yau bukannya yo bukan lagu tu. Yau maliki yau. Macam tu no. Senyum tanpa siap. Senyum waw tu muncul mulut. Macam tu no. Yatuba alaihim yu'adzibahum. Sekali lagi tanpa sedar. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Baik, terus lagi. Fa inna, bukan fa. Fa innahum dha. Tanpa sedian dha nak bagi tebal, tanpa sedian tip dia tekniknya bulat sikit mulut kita. Bulat kadar apa bagi tebal je. Dha. Nah, dha. Nah, kaedah dia angkatkan lidah bagi tebalkan huruf tu. Dha li dha limun. Senyum balik tanpa sedian sekali nah. Fa innahum zalimun. Ya baik, terus lagi tuan-puan sekalian ayat 129. Walillah, bukan walillah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jangan baca fil ardh. Kalau baca fil ardh tak boleh tuan-puan sekalian, tak boleh. Kalau baca lagu tu maka huruf ba hilang. Nah, fil arum huruf ba arum. Bagi ada huruf ba nah. Sekali. Walillahi ma fis samawati wa ma fil arum. Ya baik tuan-puan sekalian. Terus lagi. Ya senyum tuan-puan sekalian. Bukannya bukan kalau baca itu ruin nipis. Nak bagi tebal sikit tuan-puan sekalian. Bukan kata nipis sangat dak. Tapi dia tak sempurna lagi ketebalan dia tu. Ghairil maghd. Lagu tu no. Yaghfiru liman yasha. Mak wajib. Yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Tanpa nun mati bertemu dengan huruf ya, hukumnya adalah idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah huruf dia ada 4, iaitu minu. Ingat anda tanpa sekalian hukum apa? Hukum izhar halqi atau hin kha'ahu. Hukum ikhfa haqiqi. Satu jaza saddaka fathiqdatadhin syadha. Lepas idgham ma'al ghunnah minu. Idgham bila ghunnah lari. Itu tik formula. Kalau iqla' lampu jalan raya. Tuan-puan sekalian okey baik insya-Allah. Wa yu'adzibu man yasha'. Yasha' tu mak wajib. Sekali lagi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Ya baik. Kemudian wallahu ghafurur
rahim. Baik tuan-tuan sekalian. Wallahu ghafu. Fu muncul mulut. Fu. Rahim. Ru muncul mulut. Ra tu tuan-tuan sekalian, buka balik mulut kita sikit. Bagi tebal ya. Bukan rurra. Bukannya. Wallahu ghafurur rahim. Lagu tu tuan-tuan sekalian. Sekali lagi sebab apa kita kena bezakan ra, ru dan ra. Ru, ra. Ru, ra. Ru muncul mulut. Sebab apa? Bagi dhammah. Ru. Ra kena buka sikit mulut kita tuan-tuan sekalian. Dia bukan syarat dia, ataupun dia bukannya syarat dia atau kaedah dia muncul mulut. Yang kita duk muncul ni, ataupun yang kita bulat mulut kita ni sebabnya nak bagi tebal ya. Kalau kita tak bulat jadi macam mana? Ra. Tak boleh, saya tak erti. Tuan-puan sekalian, kalau sekiranya tuan-puan boleh, maka tak payah duk bulat dah. Kalau sekiranya orang Arab kebanyakan depa baca huruf isti'la, saya duk tengok tak bulat mulut depa. Tapi bila tak bulat, hasil dia bunyi isti'la. Cukup elok. Tapi bagi saya pun tak boleh juga. Kalau sekiranya ada anak-anak murid saya yang boleh, dia tak muncul, dia tak bulatkan mulut dia, tapi dia sebut huruf isti'la boleh. Alhamdulillah rezeki dia. Tuan-puan sekalian, bagi saya pun tak boleh juga. Saya pun kena bulat sikit mulut, barulah saya boleh tebalkan huruf isti'la. Macam tu tuan-puan sekalian. Wallah, kalau ikut kaedah saya, dia tak boleh bulat. Dia tak boleh bulat. Kalau ikut kaedah tuan-puan sekalian, dia tak boleh bulat. Dia kha. Dia kena buatlah macam mana pun, jangan bulat dan bagi tebal. Kha. Tapi masih lagi tak tebal, nak buat lagu mana? Takkanlah. Tuan-puan sekalian, maknanya kita kena ambil formula lain. Bukan kaedah asal, formula lain. Kha, bulat sikit mulut. Macam tu saya ingat tuan-tuan, moga-moga tuan-tuan faham apa yang saya sampai untuk huruf isti'la ni. Wallahu ghafurur rahim. Sekali lagi. Wallahu ghafurur rahim. Ya, baik, terus lagi tuan-tuan sekalian, ayat 130. Ya, bukan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur kululu muncul mulut, lepas tu lam ra mati senyum balik. Ra mati pula, ra bagi kasrah. Kulur bukan kulur riba, bukan lagu tu. Kulur ri. Macam tu kulur riba. Huruf dha lidah duduk tepi. Ad'afam mudha'afah. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Ambil nafas tuan-puan sekalian, lepas nafas nak ambil balik. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Ada curi nafas tak? Tak ada curi nafas jangan curi nafas tuan-puan sekalian. Baik. Kemudiannya wattaqullaha la'allakum tuflihun. Senyum balik tuan-puan sekalian sekali lagi. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, baik tuan-puan sekalian, minta share dengan sahabat-sahabat kita. Kemudian terus lagi wattaqunna, bukan wattaqunna. Qunna, bukan lagu tu. Qunna. Lagu tu tuan-puan sekalian. Wattaqunna allati u'iddat lil kafirin. Sekali lagi. Wattaqun nar allati u'iddat
أعدت للكافرين. Baik, ayat terakhir, ayat 132. Wa'a, bukan wa'a. Wa'ati, ti. Jangan baca wa'ati. Kalau baca wa'ati itu adalah huruf ta. Wa'ati'u, ti, lidah kita tak naik. Ti, lidah kita akan naik atas langit. Nah, ti. Rasa tak tuan-puan sekalian? Kalau orang yang tak maham ni biasanya dia tak dapat nak tangkap lagi. Kalau ti, lidah kita duduk bawah. Kalau ti, lidah kita duduk atas. Dan lidah duduk atas itulah menghasilkan tebal, tuan-puan sekalian. Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Ya, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jom pula kita baca ayat 122. Muka surat 66. Minta share dengan sahabat-sahabat kita tuan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, baca lambat-lambat tuan-puan sekalian. Puan Nora kata nak nangis. Ni banyak silap ni. Tak apa tuan-puan sekalian, tak apa. Jangan takut, no. Jangan pula dah banyak salah tak mau baca Quran lah. Tak tuan-puan sekalian, teruskan baca. Sedap tu bagus, no Puan Nora, sedap bagus. Tapi tuan-puan sekalian, teruskan baca Quran walaupun seorang-seorang kita, walaupun banyak salah, tak apa tuan-puan sekalian, terus je. Janji mau mengaji, sekali lagi. Yang masalahnya banyak salah tapi tak mau mengaji, ini bahaya. Ini bahaya tuan-puan sekalian. Kita bukan baca kalam utusan Malaysia ke kalam harakah daily ke ataupun kalam akhbar keadilan ke tuan-puan sekalian, atau berita harian. Tak, kita baca kalam Allah. Kalam Allah ni mesti kita kena betul-betul. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Sekali lagi tuan-puan sekalian. أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Ya, baik, terus lagi. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum ب5,000,000 من الملائكة مسومين.
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah insya-Allah insya-Allah tuan-tuan sekalian esok kita akan jumpa akan datang doa tuan-tuan sekalian. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minta tolong share tuan-tuan sekalian insya-Allah. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين من التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.